Pengenalan, Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk, secara umumnya terdiri daripada masyarakat Melayu, Cina dan India. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di mana semua warga negara yang berdaftar mempunyai hak untuk memilih wakil yang akan mewakili kawasan parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Sistem demokrasi berparlimen pada hari ini adalah di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Pilihan raya merupakan antara perkara asas dan penting dalam sistem demokrasi berparlimen. Rakyat merupakan tunjang utama dalam pilihan raya. Namun begitu, pada tahun 2018, isu pindaan had umur iaitu mengundi pada umur 18 tahun dibangkitkan. Pindaan berkenaan memperoleh sokongan 47 daripada 68 ahli Dewan Negara iaitu melebihi 2/3 undian majoriti yang diperlukan. Dengan kelulusan pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan, pilihan raya pada masa hadapan akan menyaksikan pengundi berumur 18 tahun dibenarkan mengundi. Namun, adakah wajar pindaan had umur mengundi dilakukan? Latar belakang kajian. Di sini kita akan melihat penerangan secara ringkas mengenai isi-isi yang bakal dibincangkan di dalam video ini. Kajian ini dilakukan bagi menyelongkar kebijaksanaan di sebalik pemindaan had umur mengundi ini. Kita akan lihat daripada segi faktor yang menyebabkan pindaan ini harus dibuat dan apakah kesan pindaan ini terhadap negara. Keputusan kerajaan untuk meminda had umur mengundi telah berjaya menarik pelbagai reaksi daripada masyarakat. Sebahagian daripada masyarakat menolak, manakala sebahagian daripada mereka menyokong atas dasar kesediaan, hak asasi dan pengetahuan remaja terhadap politik. Akhir sekali, kita akan lihat sebelum Malaysia, negara manakah yang telah melakukan pindaan had umur mengundi ini dan sejauh manakah keberkesanan pelaksanaan pindaan had umur mengundi ini di negara luar. Mengapa usia mengundi harus diturunkan kepada 18 tahun? Menurut Akta Umur Dewasa 1971, rakyat Malaysia telah dianggap sebagai dewasa pada usia 18 tahun di sisi undang-undang. Ini bermaksud orang muda berusia 18 tahun telah boleh menandatangani kontrak dan dihakimi sebagai orang dewasa di mahkamah. Selain itu, hak untuk memilih dan menjadi sebahagian daripada proses demokrasi akan memberi lebih banyak asbab untuk orang muda menjadi lebih aktif dalam masyarakat. Suara orang muda juga diperlukan untuk memilih pemimpin. Kerajaan, ahli parlimen, parti politik dan pelbagai aras kepimpinan yang lain harus menghormati dan mementingkan suara orang muda. Dan hal ini hanya akan terjadi jika suara pengundi muda lebih kuat. Isi seterusnya ialah kesan terhadap politik negara. Perubahan tersebut termasuklah: yang pertama, meremajakan politik negara. Yang kedua, melantik lebih ramai wakil daripada anak muda. Yang ketiga, meningkatkan penyertaan demokrasi. Dan yang terakhir, ahli politik mudah memanipulasikan pemikiran pengundi. Cadangan menurut usia mengundi telah meremajakan politik negara. Ahli politik dan kerajaan seharusnya menyetengahkan polisi yang berkait rapat dengan golongan muda seperti peluang pendidikan, peluang pekerjaan, pengangkutan awam dan sukan dan rekreasi bagi menarik minat remaja. Penurunan umur mengundi ini juga bermaksud akan wujudnya lebih ramai wakil politik dalam kalangan anak muda. Parti politik akan melantik lebih ramai wakil dalam kalangan anak muda dan mengetengahkan dasar yang mengambil kira sudut pandangan anak muda. Dengan ini, anak muda akan menjadi lebih kuat dan suara mereka lebih didengari. Dan itu, dalam kalangan anak muda yang berusia 18 hingga 21 tahun adalah kebanyakannya merupakan para pelajar. Sebilangan pendapat mengatakan bahawa penjawat awam ini mudah dipengaruhi oleh pihak kerajaan yang memerintah ketika itu. Namun, pendapat ini dicanggah kerana mana-mana pihak kerajaan yang memerintah sebelum ini dan kerajaan semasa tidak pernah memaksa penjawat awam menyebelahi mereka. Jika perkara ini berlaku, di manakah hak demokrasi bagi penjawat awam dalam pentadbiran negara? Dengan
bangkitnya isu ini, hal ini mewajarkan bagi hak mengundi anak muda diturunkan kepada usia 18 tahun dalam menentukan hala tuju kerajaan kerana mereka tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak sama ada parti pembangkang maupun kerajaan. Penurunan had umur mengundi ini memberi kelebihan kepada ahli politik yang berpaksikan kepada aliran populariti kerana anak muda mempelajari dan mengetahui tentang politik melalui media sosial. Jadi, ahli politik akan berkempen dan menarik minat anak muda melalui media sosial. Cara ini sangat berkesan untuk mempengaruhi fikiran anak muda. Apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin adalah aset negara? Kecelaruan politik dalam negara kita masa kini kebiasaannya berlaku kerana ketidakmatangan orang dewasa dalam berpolitik. Ini dapat dibuktikan dengan keadaan politik sekarang yang sedang bergolak. Hal ini kerana sikap para pemimpin itu sendiri. Secara tidak langsung, ini membuktikan bahawa umur seseorang tidak menentukan kematangan, keterbukaan fikiran seseorang untuk mengundi dan menjadi aset kepada negara. Tahukah anda bahawa penurunan had umur mengundi ini telah lama diaplikasikan di negara luar? Penurunan had umur mengundi kepada usia 18 tahun telah dimulakan oleh negara United Kingdom iaitu pada tahun 1969. Diikuti dengan negara-negara Eropah Barat antaranya negara Sepanyol iaitu pada tahun 1970. Pada tahun 1971, negara Amerika Syarikat turut mengorak langkah menurunkan had umur mengundi mereka kepada usia 18 tahun. Terusnya diikuti oleh negara Kanada pada tahun 1972, negara Perancis 1974. Berikutnya, pada era 80-an, terdapat banyak negara yang telah mula menurunkan usia mengundi mereka kepada usia 18 tahun seperti negara-negara di Amerika Latin, Afrika dan sebahagian negara Asia seperti negara India. Dan bermulanya abad ke-21 iaitu pada tahun 2007, negara Maldives turut menurunkan usia mengundi mereka kepada usia 18 tahun. Negara-negara ini masih mengekalkan hak mengundi pada umur 18 tahun sehingga kini. Ini membuktikan had umur mengundi kepada usia 18 tahun tidak menimbulkan masalah yang besar kepada sesebuah negara. Namun, sesetengah pihak berpendapat bahawa hak mengundi kepada remaja berusia 18 tahun adalah tidak wajar sama sekali. Mengapakah mereka berfikiran begini? Remaja yang berumur 18 tahun hanya mempunyai beberapa tahun pengalaman untuk menganalisis siapakah pemimpin yang terbaik untuk memimpin negara. Adakah beberapa tahun mereka itu cukup untuk mereka memilih pemimpin yang terbaik? Secara logiknya, mereka yang mempunyai lebih banyak pengalaman akan memilih pemimpin yang terbaik berdasarkan pengalaman mereka sebelum ini, kerana keputusan yang ingin mereka lakukan ini adalah keputusan yang besar untuk rakyat, ekonomi dan negara Malaysia. Kita tidak boleh menggunakan kematangan sebagai alasan untuk menurunkan hak mengundi kepada remaja berusia 18 tahun. Kematangan tidak boleh diukur berdasarkan angka usia kita, tetapi pengalaman dapat menjadikan kita berfikir secara lebih rasional dalam memilih pemimpin negara. Seterusnya, apakah pendapat rakyat Malaysia terhadap undi 18? Pendapat tersebut termasuklah penerimaan dan penolakan. Orang muda kebanyakannya teruja dengan pelaksanaan ini kerana mereka telah diberi peluang terlibat dalam bidang politik, memandangkan ramai di antara orang muda zaman kini yang berfikiran matang. Dengan ini, mereka dapat menyuarakan pendapat mereka dan menguatkan lagi aspirasi golongan muda yang selama ini dianggap lemah.
Namun, terdapat juga kebimbangan yang timbul dalam kalangan anak muda terhadap hak yang diberikan kepada mereka. Mereka berasa ragu-ragu sama ada mereka benar sudah bersedia untuk mengundi ataupun tidak. Mereka merasakan usia 18 tahun masih belum cukup matang untuk mengundi dan bimbang akan buat pilihan yang salah. Golongan yang lebih berusia berpendapat bahawa umur matang harus selari dengan pemikiran rasional untuk mengundi. Mereka berpendapat bahawa kerajaan perlulah terlebih dahulu mengutamakan pendidikan terhadap golongan muda supaya mereka mampu menjadi rakyat yang lebih matang, terdedah dengan dunia sebenar dan bukan hanya mengikut minat politik ibu bapa mereka. Kajian analisis projek ini telah dilakukan menggunakan kaedah soal jawab melalui Google Survey. Ia dijawab oleh 11 orang responden iaitu di kalangan ahli kumpulan kami sendiri. Berdasarkan rajah ini, terdapat 4 orang responden mengundi tidak wajar iaitu 36.4%, manakala 7 orang lagi iaitu 63.6% mengundi wajar. Sekarang saya akan berkongsi dengan anda semua graf sebab wajar had umur mengundi diturunkan kepada 18 tahun. Sebab beliau merupakan golongan dewasa menduduki kedudukan peratusan yang paling tinggi. Sebab melibatkan beliau terlibat dalam politik dan sebab memastikan hak beliau terjaga berkongsi dengan kedudukan yang sama. Sebab had umur mengundi di negara maju merupakan 18 tahun menduduki kedudukan yang paling rendah. Seterusnya, saya akan tunjukkan kepada anda semua graf sebab tidak wajar hak umur mengundi diturunkan kepada 18 tahun. Sebab yang menduduki kedudukan pertama, iaitu sebanyak 75% adalah kurang ilmu pengetahuan mengenai politik. Kedudukan kedua dan ketiga pula berkongsi peratus yang sama, sebanyak 50%, iaitu mudah terpengaruh dan tiada pendedahan ataupun mekanisme daripada pihak kerajaan mengenai politik kepada golongan ini. Sebab yang menduduki kedudukan terakhir sebanyak 25% adalah pemikiran tidak matang. Tuntasnya, undi 18 ini mempamerkan pelbagai reaksi daripada pelbagai lapisan masyarakat. Sesetengah masyarakat bersetuju dan sebahagiannya juga melahirkan kebimbangan mereka terhadap undi 18 ini. Namun, undi 18 ini sudah pun mendapat kata putus daripada ahli parlimen dan telah pun diakrabkan. Oleh itu, segala sokongan dan tentangan daripada rakyat hanya dapat disaksikan melalui pilihan raya umum akan datang, sama ada usaha ini membuahkan hasil yang positif maupun negatif.